Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Dalam majlis ilmu, majlis yang paling mulia yang dianggap oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan syurga yang sebenarnya di akhirat. Amin ya Allah. Sebelum itu kena kita rajin-rajinlah menziarahi taman syurga di dunia ni. Baru boleh dapat nanti ni taman syurga yang sebenarnya di akhirat. Yang mana yang terdapat dalam syurga tu sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati kita. Itu taman, bukan tamannya, syurganya. Tamannya, gitu juga. Taman. Udaranya bersih, pemandangannya cantik, bunganya berkembang, baunya harum. Mana ada yang busuk-busuk di taman? Macam itulah. Dan orang-orang yang berada di taman syurga di dunia ini dikira sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sehingga dia balik ke rumahnya. Apa kata Nabi? Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Dan tuan-tuan dan puan petang ni, kenapa keluar dari rumah? Kerana nak ngaji. Kenapa nak ngaji? Nak menuntut ilmu. Kenapa nak menuntut ilmu? Supaya ilmu tu boleh kita gunakan dalam hidup kita. Supaya kita tahu apa nak buat. Kalau tak ada ilmu apa nak buat? Tak tahu. Semayang nak ada ilmu semayang. Puasa nak ada ilmu puasa. Nak berjuang kena ada ilmu perjuangan. Nak berniaga kena ada ilmu berniaga. Nak bertani kena ada ilmu pertanian.
Apa saja mesti nak dengan ilmu. Baru diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau tak ada ilmu, ditolak. Man amila, bukan man amila. Bukan man. Wa amalun bila ilmi. Wa amalun bila ilmin mardud. Amalan tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Ya? Tapi ada ilmu nak diamalkan. Ya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Dia nak ada dua-dua. Nak ada ilmu, nak ada amal. Siapa amal ke satu ilmu tu, Allah akan wariskan dia ilmu-ilmu yang lain yang dia tak payah belajar. Allah bagi kefahaman gitu je. Yang janji Nabi ni, man amila bima ilma warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan satu ilmu, Allah akan wariskan baginya ilmu-ilmu yang lain yang dia tak perlu belajar. Faham je dia, ya? Syarat dia amalkannya ilmu tu. Nanti dia akan dapat ilmu-ilmu yang lain. Baik, mudah-mudahan kita dibekalkan dengan ilmu yang secukupnya sebagai bekalan yang nak kita bawa balik ke kampung kita. Baik, dan alhamdulillah syukur kita hujan dah berhenti. Saya datang tadi punya lebatnya di kampung. Lebat pun benar-benar. Sampai jalan tak nampak. Sampai ke Kota Baru ni dah sikit, kurang sikit hujan. Sampai kemarin dah langsung tak ada hujan. Dah habis kan? Udah. Lepas hujan sungguh ya. Tapi di sana tidak lebat benar. Sampai sekarang hujan gitu. Agaknya lah. Tak ada lari yang nak berhenti. Tapi kejap ni alhamdulillah, mudah-mudahan dia akan berhenti terus lah sampai malam kan. Kalau malam kau hujan lagi letih saya nak balik. Baik, untuk petang ni kita sambung pembacaan kita. Kalau tak salah saya hadis yang ke-8, betul? Hadis yang ke-8. Kita baru baca hadis yang ke-7. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayusibu ummati da'ul umami faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umami qala al-asharu wal bataru wa takasuru والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni perawi hadis yang termasyhur ya. Namanya bukan Abu Hurairah, namanya Abdurrahman. Tapi yang keluar dari Abu Hurairah ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia tak boleh tengok kucing. Tengok kucing dia kejar ni, tangkapnya, dia peluk ni, cium dia bagi makan, dia bawa balik kalau tak tuan. Berkenan benar dengan kucing. Jadi Rasulullah gelarkan dia itu Abu Hurairah, bapa kucing. Kerana dia terlalu sukakan kucing. Jadi hari ini kalau orang sebut Abu Hurairah semua tahu. Perawi hadis yang masyhur. Tapi kalau sebut Abdul Rahman bin Sahal, siapa yang tak tahu? Kerana itu nama dia sebenarnya. Tak masyhur. Gelarannya masyhur. Dia Abu Hurairah ya. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengan dia. Katanya, Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasul bersabda, kalau Allah berfirman, kalau raja bertitah, kalau orang biasa bercakap, ini bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Umat-umat dulu banyak menimpa. Lalu Allah musnahkan. Kaum Hud Allah musnahkan, kaum Lut Allah musnahkan, kaum Fir'aun Allah musnahkan, kaum Nuh Allah musnahkan. Kerana mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Dan menyembah benda-benda yang tak patut disembah. Jangan menyembah patung, disembah patung juga. Jadi Allah musnahkan. Penyakit itu akan merebak sampai sekarang ni. Masih ada lagi ya. Kata Nabi ni.
Penyakit orang dulu. Penyakit gilakan dunia, gilakan pangkat, gilakan harta benda. Itu semua penyakit yang berlaku di zaman dulu tu. Sekarang ni masih berlaku lagi ya. Akan ditimpa penyakit yang kena pada menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat yang dahulu itu? Tanya kepada Nabi. Apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu? Nabi SAW menjawab, penyakit-penyakit itu ialah yang pertama, terlalu banyak seronok. Nak seronok aja. Tak seronok tak nak. Ngaji tak seronok, itu tak ramai orang datang. Nak seronok, nari. Ramai orang datang. Syuk heboh, ramai orang datang. Panggil penyanyi-penyanyi tok, penuh. Dan sebagainya. Tapi kalau ngaji, tak ramai orangnya. Baca Quran, lagi tak ramai orang. Lagi apa? Zikir, tak ramai orang. Itu kadang-kadang lepas salam caw, lepas salam caw, lepas salam caw. Tak ada nunggu zikir pun. Tak nak nunggu Tok Imam pimpin zikir. Bagi salam je, udah. Caw. Tahu caw? Cabut. Bah. Apa bah? Kumbah. Lepas salam je. Bah. Pasal apa? Zikir tak seronok. Zikir tu memuji-muji Allah, tak seronok dia. Memuji-muji Nabi, tak seronok. Selawat, tak seronok. Tapi kalau nyanyi, seronok. Kalau dangdut, seronok. Kalau Hindustan, seronok. Itu nak berseronok saja. Itu penyakit orang dulu, yang pertama. Yang kedua, terlalu mewah. Nak mewah saja. Duit nak banyak. Kereta nak besar. Rumah nak besar. Nak cantik pula tu. Perabot rumah pun macam rumah menteri saja. Jadi semua nak bermewah-mewah. Harta nak banyak. Terlalu mewah. Pakaian mewah. Kalau baju penuh lemari, pakainya dah. Kasut pun begitu. Macam-macam fashionnya. Itu penyakit orang dulu-dulu tu. Nak mewah saja. Yang tiga, menghimpunkan harta sebanyak mungkin. Tak kira dari mana dia datang. Rasuah terima. Tipu terima. Curi terima. Rompak terima. Bukan hak dia pun terima. Semua terima mereka. Hasilkan dapat. Janji dapat je. Sebanyak-banyak mungkin. Itu penyakit orang dulu. Kemudian tipu menipu di dalam merebut harta benda. Sekarang ni banyak ada scammer. Tahu scammer? Tipu dalam talian. Siapa tak ada handphone angkat tangan? Ada tak panggilannya? Dan handphone tu ada. Anda didapati memenangi sekian-sekian banyak. Sila hubungi nombor sekian-sekian. Ada tak apa itu? Itu scammer tu. Saya entah berapa kata-kata dah. Berapa kali dah scammer datang ya. Bila dihubungi, dia kata, dia minta nombor akaun. Nombor akaun bank kita. Kita pun bagi. Kita ingat betul-betul dapat duit. Tengok-tengok, duit yang dalam akaun tu pun lebih. Itu scammer. Ada yang rugi berjuta-juta. Ada yang rugi puluh-puluh ribu. Ada yang rugi ratus-ratus ribu. Macam-macam ada. Anak saya 100,000 lebih habis. Ditipu oleh scammer. Boleh tak? Boleh elok aja dia buat bisnes dalam elok. Betul? Sekali tu dia di skop ni sekali-kali 130,000 habis. Yang selalu kena tipu ni bukan orang bingung-bingung apa kita ni. Orang yang bijak-bijak. Pencara-pencara, doktor-doktor, ahli-ahli ekonomi. Itu yang selalu kena tipu. Tuan-tuan, kalau datang telefon, dengar komputer, cakap, jaga baik-baik. Kalau ada komputer, ngapakan? Tuan dikehendaki datang ke mahkamah pada sekarang ni, petang ni. Kerana ada barang yang tersangkut di situ dan kena bayar denda. Kalau tuan ragu-ragu, sila hubungi nombor ini, bagi nombor. Bukan nombornya, nombor tu. Nombor suruh tekan 1, tekan 2, tekan 5, tekan 9 kan. Pulang. Bila kita tekan, ada orang jawab. Itulah. Kita boleh sukses, jangan takut. Tapi syarat kamu, syarat bagi apa? Bagi sekian-sekian banyak. Masukkan duit dalam bank ni, nombor sekian-sekian. Ikut akaun ni, masukkan duit sekian ni.
5,000 kan, 3,000 kan, 1,000 kan. Pokoknya apa pun tak. Saya selalu jumpa tu, selalu kena panggil tu. Tuan dikehendaki datang ke mahkamah petang ini kata. Tapi punya dia bingung juga komputer. Tapi komputer bukan cerdik. Dia kata apa? Hari tu hari Ahad. Mana ada mahkamah buka hari Ahad? Dia tak kira hari apa. Janji mau, ikut cakap nama je. Itu namanya scammer. Tahu arti scam? Scam tu komputer. Scam tu arti penipuan. Scammer tu penipu. S-C-A-M-M-E-R. Scammer. Itu yang banyak. Berjuta-juta dah duit manusia yang hilang di tangan scammer kan? Macam itu penipuan dalam talian. Penipu dalam merebut harta benda dunia. Saling memarahi, nak marah aja, nak meto aja kerjanya. Hasad. Ini tulisnya hasud, hasud menghasut. Hasad dengki. Apa tu hasad? Tak boleh nengok orang dapat nikmat. Dia hendak nikmat terhilang dari orang itu dan pindah ke dia. Itu orang hasad. Tak boleh nengok orang lain dapat keuntungan. Dia hendak orang tu hilang keuntungan tu dan keuntungan tu pindah ke dia. Itu hasad dengki lah. Ada lagi satu namanya iri hati. Yang itu tak apa. Itu betul. Kenapa dia kaya? Aku nak kaya macam dia juga. Aku nak macam dia juga kaya. Tapi tak ada hilang duit tu dari dia. Aku nak macam dia. Jadi apa rahsia dia? Aku nak ikut rahsia dia. Itu nak apa? Itu namanya hasad dengki. Berlumba-lumba. Bukan hasad dengki namanya tu. Itu namanya apa? Iri hati. Ya. Cakap orang putih namanya envy. E-N-V-Y. Envy. Itu tak apa? Kalau semua kita ni ada sikap envy tu, mudah maju. Ngapa dia banyak hafalan? Aku pun nak banyak hafalan macam dia juga. Mengapa aku ni dia ni banyak ilmu, aku nak banyak ilmu macam ilmu dia juga. Mengapa dia ni kaya raya, aku nak kaya raya macam dia juga. Dia biar kaya raya tapi bukan kaya tu pindah kepada kita, tidak macam dia. Dia biar kaya tak apa. Dia biar banyak ilmu tak apa. Dia biar banyak hafalannya tak apa. Tapi aku nak macam dia juga. Itu namanya envy. Ataupun ribtah namanya, ribtah. Itu tak apa, itu cakap Arabnya ribtah ya. Memang suruh betul. Yang salahnya hasad. Hasad dengki. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab, kata Nabi ya. Hasad dengki memakan kebaikan seperti api memakan kayu yang kering. Seperti api memakan kayu yang kering. Kayu tu kering. Senang ke susah nak terbakar? Kayu kering, ranting. Senang ke susah nak terbakar? Senang benar ya, macam itulah. Habis kebaikan tu dimakan oleh hasad dengki ya. Hilang segala kebaikan tu. Itu yang banyak orang. Hasud menghasut sehingga jadi zalim menzalim. Baik, itu dah. Penyakit dulu tu. Ada berapa penyakitnya? 6. Yang pertama, terlalu banyak seronok. Kita nak berhibur je. Macam-macam ada. Tengok lagu-lagu macam-macam fashion. Ada rock, ada rap, ada apa? Ada apa lagi? Gekar Wakanda. Ya? Yang baru Gekar Wakanda. Kentau kata, saya pun tak tahu. Macam-macam nak seronok aje. Dia panggil hedonism. Hedonism cakap orang putih ya. Hedonism tu kena nak seronok aje. Ya, hiburan liar. Tauliah. Pergaulan antara lelaki dan perempuan tiada batasan. Itu hedonism. Itu yang berlaku. Syuah heboh lah. Lagi apa? Pertandingan Ratu Cantik lah. Lagi? Malaysian Idol lah. American Idol lah. Lagi apa? Britain Got Talent tu dalam handphone. Itu macam America Got Talent, Canada Got Talent. Itu dia nak hiburan saja. Ya. Itu yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu mewah. Nak mewah aja. Gaji nak besar. Rumah nak besar. Toko nak besar. Bini nak besar. Cakap nak besar. Nak mewah aja. Yang ketiga, mengimpun harta. Sebanyak-banyak mungkin. Mengimpun harta dengan banyak-banyak.
Sikit-sikit anda nak banyak-banyak. Sekarang ni orang menipu tu bukan ringgit-ringgit dah. Bilion-bilion ringgit. Makin banyak. Dia kalau 1,000 ringgit tu sikit tu. Dia nak bilion. Ataupun korangnya juta ringgit. Itu dia. Menghimpun harta sebanyak-banyak mungkin. Yang keempat, tipu menipu dalam merebut harta benda. Tak kira lah macam-macam yang tipu menipu tu. Scam ada, buat pura-pura sakit ada, merayu-rayu ada, minta derma ada. Padahal derma tu kan betul tak ada pun. Kata derma nak membina masjid, tak ada masjid. Itu lama dah, tapi dulu ada. Kadang datang penceramah dari negeri luar. Katanya nak buat masjid di tempat dia tu. Tengok-tengok apa pun tak ada. Dia ngutik derma. Rupanya dia ngutik derma je. Itu banyak berlaku sekarang ni. Masjid tak ada apa pun tak ada. Ada orang pergi melawat tempat itu tak apa pun tak ada. Orang tak ada lah. Dia kenal orang tu. Rupanya orang tu memang penipu juga. Ini yang berlaku di akhir zaman. Menipu dalam merebut harta benda dunia. Kemudian saling memarahi kerana marah je, nak metor je. Semua nak marah. Dengan ustaz dia marah, dengan tok imam dia marah, dengan tuan kuasa masjid dia marah, dengan pengurusi masjid dia marah. Dia tak setuju je. Kerana marah je. Ada yang kena hasud menghasut, dengki mendengki, sehingga jadi zalim menzalimi. Itu 6 penyakit orang dulu yang sekarang menimpa umat sekarang. Tengok keterangannya. Penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin di hari ini. Ada tak? Ada tak sonok-sonok sekarang ni? Ada. Itu penyakit dulu ya. Nak sonoknya. Ada tak bermewah-mewahan sekarang ni? Ada. Tengok motor makin lama makin mewah, makin lama makin besar, makin lama makin laju, makin lama makin canggih. Ya tak? Motor je. Motokar pun begitu juga. Makin lama makin canggih, makin lama makin canggih. Ada yang motokar yang kita tak payah tak payah apa? Tak payah gunakan tangan. Kabur je. Open the door. Dia pun open. Dia sendiri. Ada jenis motokar begitu. Kabur lidah je. Open the window. Dia pun open apa? Terbuka window. Dan sebagainya. Itu jenis apa? Nak mewah saja. Ketiga, menghimpun harta. Ada aja katanya. Tengok lembeng duit makin lama makin tambah, makin lama makin tambah, makin lama makin tambah, mengumpulkan harta saja. Belanja tak nak. Kira nak mengumpulkan harta saja. Esok akan dimasukkan neraka namanya wail. Siapa tak? Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addada. Neraka wail lah bagi mereka-mereka yang suka mengumpat-ngumpat dan mereka-mereka yang suka membilang harta yang ada pertama. Bilang duit je kerjanya. Berapa banyak dah? Banyak ni. Itu esok akan dapat neraka namanya wail. Wail tu bukan nama neraka. Wail tu nama satu lembah dalam neraka Jahannam. Yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Siapa nak angkat tangan? Itu namanya wail. Untuk siapa? Untuk orang yang semayang tapi tidak khusyuk dalam semayangnya, tak pernah tahu. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Wail lah bagi mereka-mereka yang semayang tapi tidak khusyuk dalam, yang lalai dalam semayangnya. Lagi apa wail? Wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nas yastawfun. Maka wail lah bagi mereka-mereka yang bila menimbang tipu, bila menyukat tipu, bila dia beli diberatkannya, bila dia jual dia ringankannya. Dia nak dia ringan, biar dia berjual tu biar ringan nampaknya. Orangnya berat, orang dia ringan. Itu akan masuk neraka namanya wail. Wail itu nama satu lembah, bukan nama neraka ya. Satu lembah dalam neraka Jahannam. Siapa tak? Jadi wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail dah bagi mereka yang mengumpat-ngumpat dan juga membilang-bilang harta ni. Itu jenis wail. Ya, banyak lagi. Wailul lil mukazzibin allazina idza talu 'alan nas yastawfun. Neraka wail dah bagi mereka-mereka yang suka menipu-nipu ya. Dan sebagainya. Itu
Terlalu apa? Mengimpun harta apa? Tipu menipu. Dalam merebut harta benda. Kemudian saling memarahi. Marah je kerja. Tu imam baca ayat panjang pun marah. Tu imam baca ayat pendek pun marah. Tu imam laju pun marah. Perlahan pun marah. Kena mata je kerja. Lambat azan pun marah. Tak ada azan pun marah. Azan pun marah. Kena nak marah saja. Thank you. Dia kerjanya tak puas hati aja. Semua orang tak puas hati. Hujan pun tak puas hati. Panas pun tak puas hati. Ribut lagi tak puas hati. Diam aja. Tak ada juga puas hati. Angin tak ada, tak terasa pun. Panas penuh hari ni. Tak ada angin tentu. Semua tak puas hati. Kalau dia mentadbir alam ni agaknya boleh. Dia mentadbir macam-macam Allah. Tak boleh. Hanya Allah je. Sesuai je keadaan Allah bila dia mentadbir alam. Aja. Nak marah saja. Yang kelima, yang keenam, hasad dengki. Hasad menghasadi. Menghasut hingga jadi zalim. Ini yang dah berlaku pada hari ini. Kata di pengarang tadi ya. Siapa nama pengarangnya? Ya. Abu Ali Al-Banjari Al-Nadawi Al-Maliki. Namanya Abu Ali. Bapa kepada si Ali. Dia ada anak namanya Ali. Al-Banjari. Apa Al-Banjari? Orang Banjar. An-Nadawi. An-Nadawi itu artinya apa? Dia berada di satu bandar namanya Nadawi. Al-Maliki. Al-Maliki itu artinya apa? Dia mazhab Maliki. Itu berlaku hari ini. Di sana sini kita melihat penyakit ini. Di mana-mana pun. Dalam bandar ada, dalam kampung ada, di pekan ada, di mana-mana pun penyakit ini sedang merebak ya. Ada je penyakit ini. Bergaduh aja antara satu puak dengan satu puak, satu kaum dengan satu kaum masih bergaduh aja. Tengok sekarang ni, mana tempat yang tak bergaduh? Mana tempat yang tak berperang? Yahudi berperang dengan Palestin. Itu yang berlaku hari ini. Punya kejam Yahudi itu 75 tahun menjajah Palestin dengan penuh kekerasan, dengan penuh kezaliman. Bila Hamas menuntut bela, sudah kata Hamas itu teroris, Hamas itu pengkhianat. Padahal 75 tahun ditindas, 75 tahun diugut, 75 tahun dibunuh, 75 tahun diusir. Semenjak dia memerintah Israel, tak pernah berlaku adil terhadap orang Palestin tu. Makanan tak bagi melalui Palestin. Orang nak hantar makanan disekat. Perubatan tak boleh masuk dalam Palestin. Sekarang ni api pun tak ada, elektrik pun tak ada. Dia Gaza tu, apa pun tak ada. Semua disekat semua orang Yahudi. Dan dibantu pula oleh kuasa-kuasa besar. Itu yang dia berterusan tu ya, kan dibantu oleh Amerika, dibantu oleh Eropah, dibantu oleh negara-negara yang anti-Islam. Semua. Termasuk yang menyokong Israel tu Singapura. Perdana Menteri Singapura tu pernah nulis surat kepada menyatakan sokongan mereka kepada Israel. Itu yang berlaku hari ini. Sehingga menzalimi orang Palestin tu menderita sekarang ni. Ditekan, ditindas, dibunuh, diusir, dihalau keluar. Perempuan-perempuan yang dirogol. Itu yang berlaku ya. Kanak-kanak dibunuh. Diperintahkannya mereka supaya meninggalkan rumah. Kerana nak dibom kata dia ya. Mereka tinggal rumah tu. Bila tinggal keluar dari rumah, masa itu dibomnya. Patut bagilah habis masa dulu. Dah sampai di selatan tu, barulah nak dibom rumah tu. Ini dah. Kejap-kejap itu dibom. Buat kata-kata mati. Mati begitu je kena bom. Dan yang mati tu banyaknya kanak-kanak dan perempuan ya. Itu yang berlaku. Itu sedang berlaku tu. Di India. Sikit banyak pembunuhan berlaku. Bila ada rusuhan kaum berlaku, yang jadi mangsa selalu apa? Orang Islam. Beribu-ribu mati tu. Kalau di India tu. Kerana krisis antara orang Hindu dengan orang Islam. Orang Hindu tu ramai. Udahlah ramai, senjata banyak betul. Sampai masjid yang tertua di India tu.
Apa namanya? Masjid Babri. Sekarang ni dah jadi padang jarak, padang terkukur. Padang jarak, padang terkukur. Artinya dah habis harta. Kerana dirobohkan oleh orang Hindu. Di hadapan mata orang Islam sendiri. Orang Islam tengok je, tak boleh buat apa. Kerana mereka tu senjatanya lengkap. Ramai. Dikawal oleh tentera-tentera India yang beragama Hindu. Jadi tak boleh buat apa, tengok aje lah. Ngadu pada OIC. Tahu OIC? Organization of Islamic Countries. Apa kata OIC? Oh, IC. Faham ni? Dia minta kerja orang putih kan? Oh, IC. Apa katanya? Oh, IC apa? Aku nampak. Itu aja. Tindakan tak ada apa-apa. Cuma berlaku. Di Burma. Orang Buddha tu. Itu akibat marah tu. Orang Buddha marah dengan orang Islam. Orang Islam tu datang dari Bangladesh. Dia panggil orang Rohingya. Sampai berkata-kata tahun duduk di Burma tu tak dapat kerakyatan lagi. Yang baik Malaysia aje. Malaysia orang luar semua dapat kerakyatan ni lah. Ada yang datang dari China tu langsung hilang, tak mana perginya. Rupanya adil, tak ada kesan. Itu yang berlaku hari ini. Malaysia yang baik. Lain tu mana ada? Lain-lain negara mana ada sekolah Cina? Mana ada sekolah Tamil? Di Siam ada? Siam ada ke sekolah Cina? Kena belajar bahasa Siam. Kena belajar sekolah Siam. Di Indonesia ada? Sekolah Cina ada? Tak ada. Di Australia ada lain bahasa Inggeris ada? Di England ada? Di Amerika ada? Tapi Malaysia ni semua ada. Sekolah Cina ada, sekolah India ada, sekolah Tamil ada, sekolah Bengal ada, Arab ada, semua ada. Semua boleh. Itu baiknya orang Malaysia ni ya. Tapi tempat lain dia mesti ikut apa dia? Di Filipina bahasa-bahasa Tagalog aja, yang lain tak ada. Bahasa Inggeris tak apa, kerana dia dijajahi oleh orang Inggeris. Ini yang berlaku hari ni ya. Sekali dibunuh orang Burma tu, membunuh orang Islam Rohingya tu. Berapa orang bunuhnya? 6 orang, 10 orang. Sekali bunuh satu kampung habis. The whole village wiped out. 600 orang habis dibunuh dia. Ketuanya seorang Sami Buddha, namanya Ashin Wirotu. Ada lagi sekarang ni, hidup lagi tu. Ada jadi ketua Sami Buddha tu. Namanya Ashin Wirotu. Oh dia sampai bunuh orang Islam aja. Disokong oleh tentera-tentera Burma. Tentera-tentera Burma menyokong dia ya. Dibawa dengan senapang, tembak aja. Dengan orang kita. Orang India tu. Tak dibagi mereka kerakyatan. Udah beratus-ratus tahun duduk di Burma tu. Tapi masih lagi belum jadi rakyat Burma. Ya, bahasa pun kena naik ke bahasa Burma juga. Baru boleh. Ini yang berlaku di dunia hari ini. Betul mana yang tak perang lagi? Di Rusia. Udah berperang dengan negara-negara yang menentang dia. Sekarang di Rusia tengah berperang dengan Ukraina. Sebelum itu perang dengan Chechnya. Mana saja negara-negara yang tak tunduk kepada perintah dia, diperangi oleh mereka. Di China. Orang Islam ditindas di China. Orang keturunan Turki namanya Uyghur, nama keturunan tu ya. Orang Uyghur keturunan Turki tu ditindas oleh mereka. Dipaksa nama wanita-wanita Uyghur tu kahwin dengan orang Cina. Serumah dengan orang Cina, bukan kahwin pun, duduk serumah je. Tak ada kahwin pun. Macam suami isteri duduknya, macam tu lah berlaku ya. Bila dapat anak, tak nak nama Muhammad, tak nak nama Ismail, buat nama Cheng Chong Chong. Itu nama penghapusan kaum ya. Nak hapus dengan keturunan-keturunan Islam. Dia nak jadi keturunan mereka Chan ke Chong ke Tan ke Leng ke Long ke tentu ya. Itu yang berlaku hari ini.
Lagi apa? Merebak dan menjalar dalam masyarakat dengan ganasnya. Ganas. Dunia Islam dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Krisis rohani itu krisis keimanan. Ya. Banyak yang dah jadi murtad. Dalam Islam ni tak berapa ratus ribu yang dah jadi murtad. Ada permohonan kepada pejabat pendaftaran untuk menjadi murtad. Di antaranya apa? Yang terkenal dari dulu sampai sekarang ni. Ada namanya Lina Joy. Isu di Perlis pula. Di Perlis pun itu juga. Di mana? Macam-macam orang tu. Itu dah. Makin lama makin luas pengaruh kekufuran tu. Pengaruh yang boleh membawa kepada kekufuran, kemurtadan yang berlaku. Cukup banyak. Dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing dengan kekosongan rohani. Dah tak ada rohani, tak ada kepercayaan. Masjid kosong, mengaji tak ada orang. Tapi kalau rock, penuh orang. Kalau dangdut, penuh orang. Ya ke tak? Tak cerai. Tak saya buat anjurkan satu majlis rock mempertambahkan siapa tahu ramai ke tak di Kota Baru ni, ramai dah datang, punya ramai ya. Tapi majlis mengaji ini ramai. 5 orang lelaki, lagi berapa? 5 orang perempuan. Itu ya. Itu dah ramai benar. Kira pagi yang petang ni ramai ni kan. Saya dah berapa tahun dah ngajar sini. Ya amat lama dah. Itu lagi yang paling ramai. Malam pun macam tu juga. Siang macam tu juga. Dulu saya ngajar malam. Dulu dia mendak siang. Ini tak boleh malam dah. Tak ada kosong lagi. Dulu saya ngajar malam ni. Boleh jadi ramai sikit masa tu. Berpuluh-puluh tahun dah dulu ni. Zaman ada Allah yang raham Cikgu Gani ada lagi. Saya ngajar sini dah. Ngulang dia. Saya tahu dah banyak mana yang datang. Kadang-kadang semayang betul balik. Ngaji tak siap. Ini yang berlaku. Itu kenapa kekosongan rohani. Tak ada langsung minat kepada agama. Tandakkan agama. Orang ajar agama, mencapah dengan ustaz tu, dengan ajar cerita, nak rakir syurga. Orang nak membangun, orang nak maju, orang nak berhibur. Dia cerita syurga nak rakir aja. Ya. Ketinggalan zaman katanya. Itu kan kekosongan rohani. Banyak yang jadi murtad. Sangat meruncing, tajam dan meruncing. Dengan kekosongan rohani, itulah mereka terpaksa mencari dan menimbunkan harta benda. Dia kira nak duit, nak harta je, nak gelang je, nak rantai je katanya, nak emas je. Menghimpun harta benda, mencari dan menimbunkan harta benda sebanyak-banyaknya. Lagi kaya lagi dia megah, lagi kaya dia lagi seronok, lagi kaya lagi dia ego, lagi kaya lagi dia sombong dan sebagainya. Nak banyak harta je. Sedangkan harta benda tu di akhirat betul apa faedahnya? Al-mal wal banun zinatul hayatid dunia, kata Allah. Harta benda dan anak-anak itu hanya perhiasan di dunia ni saja. Tak ada apa faedahnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Pada hari yang harta benda dan anak-anak tidak memberi apa-apa faedah kecuali kamu membawa iman yang sah, iman yang padu, iman yang teguh. Itu yang menyelamatkan kamu. Harta tak boleh menyelamatkan. Harta yang dibuat jalan yang menjadi doa masuk dia. Itu boleh lah. Ada harta gunakan untuk zakat. Itu bawa betul ya. So bukan dalam Islam bukan marah, bukan menghina harta, bukan mengkeji harta. Harta tu bagus. Kalau ada harta, boleh tak pergi Mekah? Adakah 2 kupang tambang nak ke Mekah? Paling kurangnya 10,000. Nak ada harta. Nak berzakat, kena ada harta. Nak dapat pahala sedekah, kena ada harta. Nak infak, kena ada harta.
Masjid ni pun kena ada harta. Kalau tak ada harta, macam mana nak menguruskan masjid ni? Macam mana nak menjalankan aktiviti-aktiviti masjid? Nak ada harta. Yang salahnya, salah guna harta. Menyeleweng harta. Menggunakan harta itu untuk kepentingan diri. Menggunakan harta itu untuk berpegang-pegang. Menggunakan harta itu untuk menunjuk-nunjuk pada orang. Itu yang salah. Ya? Padahal Islam suruh kita cari harta. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah. Ya? Apabila kamu telah mendirikan sembahyang, maka kamu tuntutlah rezeki-rezeki yang Allah sediakan. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaran kamu di atas muka bumi ini. Untuk apa? Mencari harta-harta yang Allah peruntuk untuk kamu. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wabtaghu tuntut kamu tentang harta-harta di dunia ni. Tapi dalam menuntut harta tu wazkurullaha katsira. Ingatkan Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. Jangan nasi dapat je, mesti ada yang halal. Mesti ada yang berguna. Itu suruh dia wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu dapat kemenangan. Kalau kamu cari betul-betul dapat kemenangan. Kalau tak betul, rugi dah. Masuk neraka rugi namanya. Mana suruh cari harta tu? Tapi gunakan harta tu di jalan yang diredai oleh Allah. Ada harta apa buat? Untuk zakat, untuk pergi haji, untuk bersedekah, untuk membina masjid dan sebagainya. Itu guna harta tu. Anak-anak. Anak-anak pun apa guna? Kecuali kalau anak-anak itu mendoakan dia. Apa kata Nabi? Iza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin. Illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin salihin yad'u lah. Apabila mati seorang anak Adam, putus segala amalnya. Tak ada lagi sumber pahala. Amalan tak ada lagi dah. Pahala tak dapat lagi dah. Kecuali 3. Lain putus mana? Bila dah mati. Bila dah mati ada ke pahala sembahyang lagi? Tuan-tuan, ada ke pahala sedekah lagi? Tak ada. Ada ke pahala baca Quran lagi? Ada ke pahala mengaji? Apa pahalanya? Tak ada. Kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah. Sedekah yang panjang kegunaannya. Itu dapat pahala. Walaupun dia dah mati. Dia sedekah untuk masjid ni. Selagi masjid ni berfungsi, selagi itu dapat pahala mengalir pada dia. Walaupun dia dah mati. Dia sedekah kepada sekolah tahfiz. Ya, selagi sekolah itu berfungsi, selagi itulah pahala itu mengalir pada dia. Dia infak kepada sekolah agama. Selagi sekolah agama itu berfungsi, selagi itu ada pahala yang mengalir. Itu sedekah jariah namanya. Sedekah yang mengalir pahalanya walaupun dia dah mati. Jangan nak sedekah pisang, nak sedekah pisang, nak sedekah pisang. Anak dapat 5A UPSR pisang. Dapat 9A PMR pisang. Dapat 11A SPM pisang. Dapat masuk universiti pisang. Lulus universiti pisang. Pinang dia orang pisang. Lagi apa? Udah kahwin pisang. Udah mengandung pisang. Dia dapat cucu pisang juga. Ingat dia orang masjid ni beruk agaknya makan pisang ni kerja. Yang pelik itu orang jual doyan sedekah pisang juga. Patutnya jual doyan apa sedekah? Doyan dah. Ini pisang juga. Kerana orang Melayu ni udah apa? Terlalu sinonim dengan pisang. Biasa dengan pisang. Dia apa saja pun pisang. Itu pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Kita sampaikan ilmu itu memberi manfaat kepada orang lain, boleh amalkan ilmu itu. Itu dapat pahala dia. Walaupun dia dah padam, dia tak ada lagi dah. Macam tuan-tuan guru dulu yang dah tak ada ni. Ada tak kita belajar dengan dia? Ada tak kita dapat ilmu dengan dia? Selagi kita amalkan ilmu itu, dia dapat pahala. Walaupun dia dah tak ada. Macam ustaz-ustaz dulu lah. Macam sini Ustaz apa? Ustaz Saidi itu salah saya ya. Saya pun tak pernah belajar dengan dia. Ada tak Ustaz Saidi sini? Ada ya.
kita belajar dengan dia, ilmu yang dia sampaikan tu kita amalkan. Pahala tu masih mengalir pada dia walaupun dia dah tak ada. Begitu juga yang lain-lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Sebab tu saya suka ngajar. Saya kalau tak ngajar, makan tak. Senang, tak susah. Pencen ada. Bukan saya harapkan envelope yang tuan bagi tu pun. Ada, tidak lah. Tapi kalau ada, nyongongin kan. Kalau tak ada, tak apa. Isiar petang. Kalau apa tak bagi, tak apa. Time saya datang juga. Nah, itu ilmu yang memberi manfaat. Bila saya ajar satu perkara ni, tuan-tuan dan puan-puan amalkan apa yang saya ajar, saya dah padam, dah tak ada lagi dah. Ada dah pahala yang mengalir pada saya? Itu kita al-ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang memberi manfaat baginya. Yang ketiga, awalidin solihin yad'ulah. Anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada ibu bapanya. Itu sebab kalau ada anak, latih anak tu, jadikan anak tu anak soleh. Tapi kalau anak tu baca Quran tak erti, semayang tak erti, dia mana nak mendoakan kita? Semayang tak erti, baca Quran tak erti. Sebab tu kena latih. Kita ada anak tu kena didik anak kita tu. Dalam Islam mendidik anak tu, prinsip utamanya anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu dan juga ahli-ahli kamu daripada api neraka. Itu yang utama. Latih anak kita tu. Sebab dalam Islam ada tak cara mendidik anak? Ada. Cukup umur 7 tahun apa buat? Suruh dia semayang. Muru auladakum bisolat wa hum abna'u sab'a sinin, kata Nabi. Perintahkan anak-anak kamu dengan semayang setelah berumur 7 tahun. Wa adribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukul mereka yang meninggalkan semayang setelah berumur 10 tahun. Kita masa kecil kita dah didik, dia solat, dia buat sembahyang apa semua, kita dah buat tanggungjawab kita. Tapi bila dia dah besar, mungkin dia dah keluar, kita tak tahu dia sembahyang ke tidak ke apa ke. Macam mana Ustaz? Kalau sudah kita latih, esok adalah jawapan kita kepada Allah Ta'ala. Aku dah latih dia dari kecil lagi sampai dia besar. Udah soal dia besar, dia tak nak meneruskan apa ibadahnya, itu soal dia lah, salah dia. Kita dah latih. Yang salahnya dah besar baru kita apa? Udah besar baru kita suruh. Itu yang payah. Yang jadi masalah hari ini kerana kita tak latih dia, tak didik. Anak-anak ni kena didik. Didik itu kena melatih. Yang udah besar baru suruh. Udah jadi lawyer baru suruh semayang. Dia bagi kita sebulan 100,000. Kita suruh dia semayang. Dia berhenti kena alhamdulillah. Udah kosong. Apa tak ada. Tak nak bagi lagi dah. Tanya dia ketik ke maknya, nyuruh semayang. Ketik ke ayahnya, nyuruh semayang. Padahal cuba kalau dari kecil kita latih mereka. Umur 7 tahun suruh semayang. Bila dia tak semayang, jangan pukul dulu. Nyatakan kemarahan kita. Nyatakan kita tak suka dengan dia. Nyatakan kita tidak gemar dengan dia. Udah 10 tahun baru pukul. Kalau gini kita boleh laku, tak ada banyak masalah. Tak ada banyak masalah penyakit sosial. Tak ada banyak masalah penyakit anak-anak ni. Kerana kita istiqamah. Sebab kita sudah umur 10 tahun. Latih dia semayang. Udah umur 17 dia dah siap semayang. Kalau dia lepas itu tak semayang, dia pergi keluar, dia terpengaruh dengan kawan-kawan dan sebagainya. Itulah ceritanya. Itu dia. Nanti kita ada jawab depan Allah, dah pelatih ya Allah, tapi dia tak mahu juga, mana banyak. Kadang-kadang dia terpengaruh dengan suasana luar dia, kadang terpengaruh dengan kawan-kawan dia, kadang terpengaruh dengan keturunan pada dan sebagainya. Tapi kalau dah kita latih, lepas dah tanggungjawab kita. Tapi kalau dia duduk dengan kita dah suruh, kita tak solat juga kan? Itu kuat tadi. Tak suruh, kita dah dewasa. Dia dah dewasa. Dia dah besar. Udah besar baru suruh, itu jadi apa itu. Maksud saya, kalau dah dia dah didik, dia dah bebas. Lepas tu kita jumpa dia di balik apa, kita nampak dia tak solat lagi, kita tidak. Dia tak solat lagi lah. Lepas tu kita tanya lagi, jadi
Macam mana keadaan tu? Ada tak? Takkan nak sebab dah besar. Tak boleh, jangan sebab. Ya. Dengan lidah lah. Kan kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadihi. Apa siapa nampak satu kemungkaran hendaklah diubah dengan kuasa yang ada pada dia. Fa illam yastati fa boleh tak boleh dengan kuasa. Fa illam bilisani dengan lidah. Suruh. Dia dah sampai di jemu. Mat semayang, minah semayang. Enak semayang, etun semayang. Dia dah sampai di ketik, sampai di jemu. Sampai dia jadi macam tak minyak kita dah jadi lengkap. Tak apalah. Kita suruh yang sebenarnya. Dia sampai dia jemu. Dia sampai dia apa? Mengampui, tak apa. Tapi dia kena suruh dengan lidah. Tak boleh juga dengan lidah, paling kurangnya dalam hati. Jangan seronok. Biarkan dia tak semayang. Jangan biarkan dia tidak menutup aurat. Jangan biarkan dia tu pakai seluar pendek dan sebagainya. Tapi itu mestilah mati. Itulah selemah-lemah iman. Dengan hati itu selemah-lemah iman. Wazalika at'aful iman. Tapi kalau kita suruh, jarang mereka yang tak mahu. Tapi dia dah umur 7 tahun lah. Mulai dari 7 tahun, kemudian sampai 10 tahun, kita suruh betul-betul, insyaAllah. Kerana kita ikut Islam ni, Allah akan bantu. Allah, hati-hati mereka itu siapa pegang? Siapa pegang hati mereka? Allah. Allah akan lembutkan hati mereka itu untuk mengikut arahan kita. Cubalah, boleh cuba ya. InsyaAllah. Ya. Itu yang berlaku ya. Maka apabila hawa nafsu diperturutkan, tentunya mereka terpaksa menggunakan segala macam cara. Kalau ikut nafsu, memanglah apa cara yang dibuatnya untuk memuaskan nafsu mereka. Macam-macam cara dan tipu daya, tipu hela. Di saat itu hilanglah sifat-sifat akhlak. Sudah tak ada akhlak dia dah. Sudah menipu je kerjanya, macam-macam caranya. Hilanglah nilai-nilai akhlak dan yang wujud. Yang wujud hanya kecurangan, pengkhianatan, khianat, hasud, menghasut dan sebagainya. Oleh demikian mari kita didik anak kita secara Islam. Cara Islam, dari kecil lagi. Umur 7 tahun suruh semayang. Umur 10 tahun tak semayang, pukul. Atas lagi tu, macam-macam caranya. Jangan kawan dengan dia lah. Jangan layan dia dan sebagainya. Okey. Itu hadis yang ke-8. Nanti kita akan baca hadis yang ke-9 ya. Akan datang apa jenis hadisnya? Islam kembali dagang. Apa dia dagang? Ganjil. Siapa ikut Islam dia akan jadi ganjil. Dia kembali ganjil. Itu akan datang yang ke-8 ya. Bukan petang ni lah. Petang ni saya nak pergi Canan Desa. Ustaz. Ya. Sila. Macam ni Ustaz. Bila kita bagi sesuatu pada seseorang, orang tu dia dapat ilmu daripada kita lah. Lepas tu dia buat sesuatu yang orang kata perkara yang kata dari segi Islamnya perkara yang tak baik lah, bukan lah. Padahal kita yang bagi kat dia, tapi dia buat benda ni. Jadi adakah kita akan sama menanggung dosa? Kita nyuruh, kita dapat dosa. Kita tak menyuruh, kita bagi. Contoh kita bagi duit, kita bagi duit. Tapi dia ambil duit tu, dia buat benda yang kata ambil nombor ekor umpamanya. Contoh lah, apa-apa lah benda yang jadi dari segi itu kita pun sama kan akan dapat saham dia tu. Kalau kita bagi dia tak ada biar, tak ada kita biarkan dia melakukan maksiat, itu tak ada kena kita. Dia salah. Tapi kalau kita biarkan, kita nampak dia biarkan juga, itu tak kenal kita. Maknanya kita bersama-sama dengan dia. Collaborate. Tahu arti collaborate? Artinya bersekutu dengan dia. Tapi kalau kita bagi dia tu pesan. Saya kalau bagi duit seorang betul-betul lah. Kamu jangan beli dadah. Saya kabur terang. Dengan duit ni jangan beli dadah. Nak beli makan tak apa. Belilah tak apa ya.
Hidup gitu dia. Betul dia beli juga itu lain pasal lah. Kita bukan nampak pun. Jadi kena kabar betul ya. Macam ni Ustaz. Sebenarnya kita memang cakap betul. Tapi bila kita dah bagi, dia dapat benda tu, dia bagi ke orang dengan cara yang boleh membuatkan sesuatu keuntungan pada dia. Jadi cara untung dia tu untung yang boleh membuatkan perkara riba lah. Jadi macam mana keadaan macam tu Ustaz? Kalau kita tahu kena Kita tahu. kita tahu kena berhenti lah. Hak itu je lah boleh. Jangan bagi duit lagi. Bila dia minta duit lagi tak ada, kamu gunakan duit aku ini. Kabur lah. Saya kata kalau nak apa-apa jumpa saja. Nak makan. Nak makan boleh kata. Jangan dah tahu kita dah tahu apa digunakan duit tu, senang kita kabur dah. Dah tahu. Kamu dapat duit yang kamu beli ini tahu dah benda tu salah. Jangan biarkan. Kalau tak tahu lain cerita. Kita tahu sebab benda sampai kita ada dapat maju dan orang yang berada benda tu. Kalau dia minta duit lagi tak boleh kata. Kamu duit kamu beli ini aku nampak kamu beli ini kata. Kabur betul kan. Okey, lagi? Sana? Tak ada. Tak ada. Sekian dulu. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.